Di Mazlizah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah atas pertemuan kita pada malam ini. Alhamdulillah atas masjid yang tersenggam indah ini. Setelah sekian lama lah saya sendiri, mungkin ini kali ketiga ke sini sejak dia siap. Dan Alhamdulillah atas nikmat keamanan yang Allah beri pada kita, satu nikmat yang tidak dinikmati oleh sebahagian daripada belahan dunia pada hari ini. Alhamdulillah atas nikmat Covid yang mungkin di penghujung, dan Alhamdulillah atas segala-galanya Allah berikan pada kita. Pada malam ini kita berpeluang untuk sama-sama berkenalan, dan kita letakkan ilmu tu sebagai titik pertemuan kita. Alhamdulillah. Ini kali pertama saya berkuliah di sini. Supaya ini jadi satu pengenalan, saya perkenalkan sikit lah. Tak perlu perkenalkan banyak tentang diri saya. Mungkin lebih nak berkenalan dengan subjek yang akan kita ceritakan pada malam ini. Saya tinggalnya di sini je, orang Setia Alam, Suria Izura kalau tuan-tuan tahulah. Dan terima kasih atas jemputan. Saya sangat besar hati, tak menyangka pun akan dapat seawal ni. Sebab tak ramai tahu yang saya ada dekat sini. Kuliah saya jauh-jauh. Baru saja pindah sini. Terima kasih atas jemputan pada tuan-tuan. Dan di sini saya diminta untuk berperanan sebagai pembimbing dan juga pensyarah kitab inilah, yang akan menceritakan tentang sahabat Nabi SAW. Dan buku ini, kalau tuan-tuan nak cari, ini buku Arabnya. Kalau buku bahasa Melayu, sebagaimana yang Tuan Imam sebut tadi, 65 gambaran, Allahu Akbar, 65 gambaran kehidupan para sahabat. Tuan-tuan boleh cari, terbitan Pustaka Salam. Ada beberapa sebab kenapa kisah sahabat menjadi pilihan, dan kenapa buku ini adalah antara yang pertama sekali yang saya fikirkan bila orang minta dan bertanya tentang rujukan kisah sahabat. Yang pertama, kita mengenang hadis Nabi SAW yang Nabi telah bercerita kepada kita, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia dari segi generasinya adalah generasi aku. Thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Nabi sebut tentang 3 generasi ini. Dan tentu generasi dari sudut konteks generasi, dari konteks individu, Nabi SAW adalah orang yang terbaik sekali. Kita percaya dan beriman kepada kenyataan itu. Tapi dari segi generasi, sebab kita hari ini adalah generasi juga, mungkin kita melihat Islam itu sebagai seorang individu, tetapi kita mengalami cabaran zaman ini secara beramai-ramai, secara bergenerasi. Dan apabila kita kata kita hidup 1400 tahun lebih, jauh daripada zaman Nabi SAW, kita memerlukan bandingan bagaimana untuk hidup dalam masyarakat kita ni. Kalau kita tengok Nabi SAW sendirian, mungkin kita tak dapat nak melihat gambaran bagaimana Nabi bergaul dengan masyarakat pada zaman Nabi. Dan kita tahulah apabila Nabi bergaul, Nabi akan bergaul
dengan sebaik-baik umat yang pernah wujud atas muka bumi ini, iaitu para sahabat. Okay? Tuan-tuan, kita bila sebut 1400 tahun jauh daripada Nabi, apa perasaan tuan-tuan? Saya sebagai orang yang duduk atas meja ni, saya punya perasaan adalah, saya harap bukan saya yang berada di depan. Hidup jauh daripada zaman Nabi ni, saya harap saya tidak ada di atas meja ni. Yang di atas meja ni adalah Nabi SAW, adalah para sahabat. Sebab mereka yang paling layak untuk bimbing kita. Saya rasa malu nak berada di depan dan cuba bimbing orang lain pula. Itulah harapan saya bila saya mengenangkan betapa jauhnya kita semua dan saya sendiri daripada zaman Nabi SAW. Okay? Dan bila kita berbicara tentang generasi tersebut, dalam masa yang sama kita sedang belajar bagaimana untuk menjadi insan yang menerima risalah Islam. Sebab orang pertama yang menerima risalah Islam adalah sahabat Nabi. Okay? Mungkin kita rasa, ialah Nabi SAW itu insan yang teragung. Dia ada banyak kelebihan, dia dijanjikan syurga dan sebagainya. Dia ada mukjizat, dia maksum. Baik, sebab itu kita ada pilihan untuk kita mengambil inspirasi daripada generasi yang sama macam kita, completely sama manusia. Mereka tidak maksum, mereka tidak mendapat mukjizat sebagaimana Nabi SAW. Mereka lah orang pertama yang menyambut kebenaran Islam daripada Nabi SAW. Dan mereka juga adalah generasi pertama yang merasai kehilangan Nabi. Untuk kita letakkan diri kita posisi yang sama dengan sahabat. Kita berkongsi banyak benda dengan sahabat sebenarnya. Kesedihan yang kita rasa sama sebagaimana kesedihan sahabat ketika kehilangan Nabi SAW. Deritanya jiwa kita tercari-cari apa panduan untuk kehidupan kita pada zaman sekarang, dengan macam-macam isu yang berlaku dekat luar sana, sama dengan apa yang dirasai oleh para sahabat ketika Nabi SAW meninggalkan mereka. Sebab itu kita nak belajar tentang mereka, dan kita akan berusaha untuk mencari pelajaran-pelajaran yang praktikal, yang betul-betul sesuai lah dengan apa yang kita perlukan. Saya lah akan cuba bawa tuan-tuan untuk masuk ke dalam cerita-cerita ini dengan pengajaran-pengajaran yang sedemikian. Sebab daripada macam-macam cerita sahabat lalui, terlalu banyak pelajaran, tapi kita perlu memilih lah apa yang paling sesuai untuk kita. Itu pertama saya nak sebut. Yang kedua, kenapa kita pilih kitab ini? Di Malaysia ni, setahu saya lah, ada dua saja sumber bacaan tentang kehidupan sahabat yang biasa digunakan oleh masyarakat Malaysia, iaitu Kisah Para Sahabat karangan Al-Kandahlawi, kalau tuan-tuan pernah dengar. Dan satu lagi yang lebih masyhur sebenarnya adalah kitab ini, Suwaru min Hayatis Sahabah, dalam bahasa Arabnya. Bahasa Melayu, 65 gambaran sahabat, 2 jilid, yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Bahasha. Ini antara kitab yang menghimpunkan kisah-kisah sahabat, dan dia tidak berjela-jela sangat. Itu yang penting. Sebab kalau nak cerita tentang biografi seseorang, macam cerita hidup kita jugalah, tak habis. Tak habis nak ceritakan tentang pengalaman hidup kita. Bagi peluang malam ni cerita pasal diri sendiri, tak berhenti nak cerita. Sampai ke subuh esok pun ada cerita lagi. Kerana cerita tentang biografi hidup seseorang ni kan banyak. Pengalaman kita jatuh pokok pun pengalaman juga. Kisah para sahabat pun begitu, ceritanya banyak. Dan Dr. Abdul Rahman Ra'fat Bahasha ini adalah salah seorang yang berjaya, mengikut pembacaan yang sederhana yang saya buat lah, yang berjaya untuk menghimpunkan kisah ini. Dia cukup, ceritanya cukup, dia telah ringkaskan untuk kita, beri panduan. Dan saya meletakkan kepercayaan kepada Dr. Shah, kerana dari segi sumber rujukan ni, dalam sesebuah kisah, sesebuah riwayat, kenalah ada sumber rujukannya. Takkanlah main petik cerita je. Kenalah tahu apa sumber rujukannya, daripada kitab mana. Maka Dr. Abdul Rahman, beliau adalah salah seorang yang terpercaya dari segi menapis cerita-cerita ini untuk kita. Maka saya dan tuan-tuan, kita sama-sama meletakkan dan menyandarkan kepercayaan kita kepada pengarang ini. Sebab kuliah ini bukan kuliah nak bincang pasal sahih dengan dhaif. Kalau kuliah kita jadi kuliah itu,
Saya rasa dia bukan dalam bentuk macam ni lah, dia kena jadi kelas khusus nak bincang mana riwayat sahih, macam mana kriteria penerimaan riwayat dalam kisah sahabat. Maka dia detail lah nak cerita tentang ulum tarikhi, ilmu-ilmu tentang sejarah, ya. Tapi kita ni kuliah nak ambil terus manfaat, balik ni tuan-tuan boleh terus dapat satu perkara untuk difikirkan. Okay? Janganlah balik daripada kuliah ni masing-masing garuk kepala. Apa Ustaz sebut tadi? Dhaif, sahih. Dia memeningkan kepala kita, dan sebagian orang itu adalah keperluan dia, tapi secara umumnya kita perlukan pengajaran yang instan daripada kisah-kisah para sahabat ini. Dan malam ni saya harap saya terus boleh masuk cerita. Saya tak naklah terlalu banyak sangat mukadimah. Yang penting kita nak terus masuk kepada cerita sahabat berdasarkan panduan yang telah disediakan oleh pengarang ini. Dan kerana ia adalah 65, ramailah sebulan sekali, maksudnya kita ada 12 bulan, setahun 12 saja kita dapat. Tak tolak Ramadan lagi, maka 11 lah kalau kita boleh letak. Setahun paling banyak 11. Berapa tahun lagi nak habis tu? Saya rasa lebih baik kita terus masuk kepada cerita. Dan setiap kali kuliah saya berharap saya dapat habiskan satu nama. Saya tak dapat nak ceritakan semua, tapi sekurang-kurangnya kita dapat berkenalan sikit. Tanggungjawab lepas tu pada tuan-tuan lah, nak bacaan lanjut ke, nak rujuk kitab ini ke, silakan. Saya harap saya dapat memandu tuan-tuan untuk masuk ke dalam kisah ini, dan kita akan tengok nanti kita nak menuju ke mana. Kisah malam ini adalah tentang seorang sahabat namanya Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari. Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari. Dan apa nak sebut tentang beliau ni, terlalu banyak pilihan yang kita boleh petik bila sebut tentang hadis yang berkaitan dengan Anas bin Malik Al-Ansari. Kenapa? Sebabnya ada dua, ataupun satu cukuplah. Sebab yang paling menyebabkan kita tak tahu nak pilih hadis mana, riwayat mana untuk menggambarkan tentang kehidupan beliau adalah kerana beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bermula dengan Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sampai di sana, Anas bin Malik telah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khadam Nabi. Khadam ni maksudnya orang yang berkhidmat untuk Nabi, selama 10 tahun. Dan tamat pelantikan sebagai khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika Nabi wafat. 10 tahun. Maka kita boleh bayangkan apa yang jadi kepada kita kalau kita dapat duduk dengan Nabi tiap hari, lihat Nabi buat apa, lihat apa yang Nabi hadapi. Nabi akan minta kita buat sesuatu yang Nabi nak selama 10 tahun. Maka orang itu adalah Anas bin Malik Al-Ansari. Beliaulah orangnya yang banyak sekali hadis yang ceritakan tentang beliau. Sebab itu dalam ilmu hadis kita akan kenal 3 perawi peringkat sahabat yang paling ramai sekali riwayat hadis. Yang pertama Abu Hurairah, peringkat sahabat yang paling banyak sekali riwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah. Yang kedua dengan ketiga ni ulama beza pendapat sikit, tapi beza pendapat antara Abdullah ibn Umar Al-Khattab dan juga Anas bin Malik Al-Ansari ni. Dia meriwayatkan lebih 2000 lebih hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Anas bin Malik Al-Ansari. Tapi melihat kehebatan Anas, jangan sampai kita terhenti kepada kekaguman semata-mata. Ini yang penting, kita perlu pandu diri kita bila kita lihat kisah sahabat. Sebab ada orang bila dia membaca kisah tokoh-tokoh besar, dia rasa kagum, dia rasa hebat, dia rasa macam wow, hebatnya dia ni dengan pencapaian yang dia telah capai dalam hidupnya. Beliau seorang yang hebat. Tapi antara kegagalan ataupun kesalahan kita adalah apabila tak dapat nak meneroka bagaimana dia jadi hebat. Dan kisah sahabat yang kita akan ceritakan dalam kuliah kita ini, kisah Anas bin Malik, kita akan cuba menyelongkar bagaimana Anas bin Malik menjadi Anas bin Malik. Barulah kita boleh belajar, ataupun anak-anak kita boleh didik untuk menjadi Anas bin Malik. Kalau kita hanya kagum kepada kehebatan Anas bin Malik, maka dia akan berakhir di situ. Balik rumah, tutup buku, tutup kitab. Bulan depan datang lagi, kita belajar lagi tentang sahabat yang lain. Maka rugi kalau semata-mata menambah ilmu tetapi tidak menambah alat-alat di tangan kita. Nak buat apa lepas ni? Anas bin Malik, keluarganya adalah antara keluarga yang paling masyhur di Madinah.
Ada macam-macam sebab yang ini jadi homework lah pada tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan nak cari. Ibunya Ummu Sulaim, kena cari siapa dia. Makcik dia, siapa nama makcik dia, lupa pula. Allahu Akbar. Tak ingat nama makciknya ni. Allahu Akbar, siapa nama dia? Tak ada dalam buku sebenarnya. Makcik dia adalah salah seorang yang popular juga dalam kalangan wanita Ansar, kerana satu hari Nabi pernah mimpi naik kapal, digelakkan Nabi tergelak kerana Nabi mimpi umat Islam naik kapal. Dia minta Nabi doakan dia untuk naik kapal bersama dengan muslimin. Dan ketika pembukaan Cyprus pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dia salah seorang yang naik kapal menuju ke Cyprus dan makamnya ada di sana. Ummu Haram, bila cerita baru ingat nama. Ummu Haram binti Milhan, makcik kepada Anas bin Malik. Ayahnya Abu Talha Al-Ansari, salah seorang yang popular dalam kalangan sahabat. Ketika perang Uhud disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahri duna nahrak ya Rasulullah, biarlah belakang aku jadi benteng kamu, bukan benteng kamu benteng diri kamu dengan belakang badan kamu ya Rasulullah. Ramai sebenarnya dalam kalangan keluarga Anas bin Malik Al-Ansari ini mendapat perhatian. Banyak cerita tentang kehidupan keluarga ini dicatatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam ni kita nak khususkan perbincangan kita tentang Anas bin Malik Al-Ansari. Ibunya adalah antara yang terawal sekali peluk Islam dalam kalangan orang Ansar. Sepatutnya bila kita baca sirah kan lepas Nabi hijrah ke Madinah tu, barulah kita tahu yang Muhajirin dan Ansar ni bersatu. Betul Ada bai'ah Aqabah, perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua, hijrah, maka Muhajirin dan Ansar pun bersatulah di Madinah. Kita tahu cerita tu. Tapi yang menariknya adalah ibu kepada Anas bin Malik ini, Ummu Sulaim, peluk Islam seawal bila? Sebelum perjanjian Aqabah lagi ibunya dah peluk Islam. Tak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah peluk Islam. Dan ini satu yang ajaib, menandakan keluarga ini, Allah limpahkan keluarga ini dengan keimanan yang sangat tinggi. Dan Ummu Sulaim telah peluk Islam sangat awal. Ketika Nabi sampai di Yathrib ataupun Madinah, ramai orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan hadiah. Hadiah tu keperluan Nabi lah. Ada yang berikan cerik, ada yang berikan pakaian, ada yang berikan alas untuk baring, macam-macam hadiah mereka beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebagaimana sahabat yang lain, Nabi pun sampai ke Madinah sehelai sepinggang. Tak ada keperluan, tak ada kecukupan. Semua businessman kaya raya dalam kalangan sahabat pun sehelai sepinggang. Suhaib Ar-Rumi, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, semuanya sehelai sepinggang. Maka sahabat daripada Ansar ini semua beri hadiah kepada yang datang daripada Mekah ni, Muhajirin. Termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ummu Sulaim, kerana dia antara keluarga yang dihormati di Madinah, dia rasa dia perlu berikan sesuatu kepada Nabi. Tapi bila dia balik rumah, dia tengok rumah dia tak ada apa. Makanan tak ada, pakaian tak ada, kecukupan pun tak ada, barang-barang dapur pun sekadar apa yang ada je. Nak bagi apa pada Nabi? Maka ketika itulah dia perasan ada satu barang yang paling berharga sekali di rumah dia, dan dia telah berikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi, ambillah ini. Iaitu siapa? Anas bin Malik Al-Ansari, anak dia sendiri. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu ambillah dia sebagai khadam kamu. Yakhdimuka ya Rasulullah, biarlah budak ini memberikan khidmatnya kepada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini antara satu hadiah yang paling berharga sekali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pakaian akan memberikan keselesaan untuk Nabi, mungkin rumah akan jadi tempat berteduh. Tapi tanpa Anas bin Malik, bagaimana Nabi nak menggunakan sesuatu yang sangat berguna, iaitu tenaga manusia, ingatan manusia, fikiran manusia? Bila digunakan, dia boleh mencapai macam-macam perkara. Anas ketika itu umur dia 10 tahun. Tahu umur Anas bin Malik wafat berapa tahun? 103 tahun. Dia meninggal dunia di Basrah. Basrah ni di mana? Iraq. Hari ni Iraq lah. Dia meninggal dunia di Basrah, umur 103 tahun. Ketika pertama kali jumpa Nabi, umurnya 10 tahun. Dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, bermakna ketika Nabi wafat umurnya 20 tahun. Muda 20 tahun. 20 tahun grad macam umur kita jugalah. Tak, kita 20 tahun tu baru nak masuk belajar kan.
20 tahun dia grad daripada madrasah yang Nabi sendiri bina, iaitu rumah Nabi, iaitu masjid Nabi, bersama dengan Nabi dalam banyak peristiwa. Dan boleh bayangkan betapa umat ini sangat memerlukan Anas bin Malik. 20 tahun, 100 tahun bermakna ada 83 tahun. Ada 83 tahun lagi umur Anas bin Malik, dia akan hidup. Semua orang mengambil manfaat daripada beliau. Dan beliau adalah periwayat hadis yang paling banyak sekali selepas Abu Hurairah. Di Basrah ketika dia berhijrah ke sana, sahabat ni tak semua sahabat menetap di Madinah, termasuklah Anas bin Malik. Dia berhijrah ke Basrah di Iraq, dan di sana di Masjid Basrah beliau adalah syekh yang telah memimpin bacaan-bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu di sana, dia punya alim besarnya adalah Anas bin Malik Al-Ansari. Begitulah tersebarnya Islam. Dan sebegitu jugalah Islam itu terpelihara melalui orang semacam Anas bin Malik Al-Ansari ini. Okey. Pengajaran awal di sini apa? Pengajaran awal di sini adalah jangan pandang rendah anak sebagai alat untuk kita ke syurga Allah Taala. Kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut, idza mata ibnu Adam, jika mati anak Adam itu, inqata'a amaluhu, semua amalannya berakhir kecuali 3 perkara, dan salah satunya adalah doa anak yang soleh. Doa itu simbolik je, simbolik. Doa itu satu simbolik, tapi kita bayangkan amal anak yang soleh kerana terkesan dengan ibu dan ayahnya. Kebaikan seorang anak yang soleh kerana komitmen ibu dan ayahnya untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak, itu jauh lebih besar daripada doa. Lagilah ia akan menjadi sumber pahala yang berterusan kepada kita. Saya yakin tuan-tuan ada yang ada anak, ada yang dah ada cucu. Jangan lupa untuk melihat anak dan cucu kita itu sebagai alat untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Bila sebut alat ni, bukanlah kita nak gunakan dia macam kita gunakan alat kenderaan kita semua tu, tapi kita kena melihat dia sebagai satu potensi yang boleh bawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Kita yakin ibadah kita sendirian ni tak boleh bawa kita sejauh yang kita mahu pergi. Amal kita sendirian mungkin kita akan risau, mampu ke tidak aku ke syurga Allah Ta'ala. Tapi dengan mendidik anak kita, dengan memberikan pendidikan sebagaimana Ummu Sulaim mewakafkan anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pendidikan terbaik kepada anaknya Anas bin Malik. Dan tentu sekali Ummu Sulaim masuk syurga ke tidak? Nabi dalam satu hadis yang kita pernah dengar, kita tahu hadis ni, Nabi dengar telapak kaki, langkahan kaki Bilal bin Rabah dalam syurga. Tuan-tuan pernah dengar hadis tu? Nabi dengar telapak kaki Bilal di syurga. Tapi yang terlupa dalam hadis itu adalah sebelum Nabi dengar langkahan tapak kaki Bilal itu di syurga, Nabi nampak dulu mahligai satu istana, dan Nabi kata istana itu milik Umar bin Al-Khattab. Dan sebelum Nabi nampak istana itu, Nabi cakap apa? Nabi nampak Ummu Sulaim. Nabi nampak Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik, ada di syurga Allah Ta'ala. Nabi dengar tapak kaki Bilal, tak nampak Bilal. Nabi nampak tersergam istana Umar bin Al-Khattab, Nabi tak nampak Umar. Tapi Ummu Sulaim, ketika Nabi ceritakan Ummu Sulaim itu confirm masuk syurga, Nabi nampak Ummu Sulaim. Specialnya Ummu Sulaim yang telah mewakafkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik Al-Ansari. 8.20. Kita mau ke mana ni? Ketika sepanjang dia berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada macam-macam perkara yang telah digambarkan oleh Anas bin Malik sendiri, bagaimana Nabi berhubungan dengan beliau. Dan banyak cerita tentang Nabi ni kita dapat daripada Anas bin Malik. Macam mana peribadi Nabi, cara Nabi layan kanak-kanak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bayangkan hidup di zaman yang penuh dengan kejahatan, zaman yang kejahatan itu dominan berbanding kebaikan. Zaman kita pun macam itu juga. Kadang-kadang majlis ilmu itu ataupun kebaikan itu jadi minoriti. Orang tak rasa benda tu best, orang tak rasa benda tu popular, komersial. Zaman sekarang juga lah. Zaman jahiliah begitu juga. Kebaikan itu nampak sangat minoriti. Untuk mencium seorang kanak-kanak pada zaman jahiliah, kamu akan digelakkan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Dan untuk bersimpati dengan kanak-kanak, itu satu perkara yang sangat besar. Orang-orang masyarakat jahiliah ni, mana kisah tentang budak-budak? Nabi sallallahu alaihi wasallam
banyak menggambarkan kepada kita bagaimana baiknya hubungannya dengan orang. Dan Anas bin Malik menceritakan pada kita, saya baca sikit lah ya. Dia ceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi min ahsanin nasi khulqan. Nabi ni orang yang paling baik sekali akhlaknya. Wa arhabihim sadran, dadanya dada yang sangat lapang. Wa awfarihim hananan, dia sangat lembut. Sepatutnya lah kalau tuan-tuan kita kalau kena interview, bukan kita lah, kalaulah orang pasangan kita, anak kita kena interview, macam mana bapak kat rumah, mereka lah yang paling tahu sekali kejahatan kita. Isteri saya paling tahu sekali betapa adanya keburukan-keburukan yang saya buat. Macam-macam lah yang kita boleh senaraikan, kerana mereka lah orang di dalam rumah kita yang tahu aib kita. Anas bin Malik, dia adalah khadimur Rasulullah, dia orang rumah Nabi lah, duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok macam mana Nabi bergaul dengan orang lain, tengok bagaimana Nabi menghadapi masalah dalam hidup Nabi. Sepatutnya kita mungkin memikirkan orang yang paling tahu tentang aib Nabi adalah Anas. Orang yang paling tahu tentang aib Nabi adalah Aisyah. Tapi ketika Anas diinterview bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu akhlaknya sangat indah. Dan dia menceritakan bagaimana pada satu hari Nabi suruh dia untuk buat satu kerja. Nabi minta Anas bin Malik ni untuk buat sesuatu. Adalah satu perkara yang Nabi tugaskan kepada dia. Dah namanya khadim, kenalah buat kerja. Dan ketika itulah, oleh kerana Anas ni budak-budak, ni pun kita kena menerima satu realiti. Kadang-kadang kita melihat anak kita ni, kita tegas sikit dengan anak kita kan, tak bagi main, tak bagi tu, tak bagi ni. Lihat kisah Anas bin Malik, umur 10 tahun. Dan Anas bin Malik ni siapa? Jaguh besar, cendekiawan Islam yang sangat dahsyat. Generasi sahabat, dia adalah nombor 2 yang meriwayatkan hadis. Tapi lihat Anas bin Malik ketika nak buat kerja yang Nabi suruh, dia nampak kawan-kawan dia tengah main. Ini kisah benar, Anas bin Malik sendiri cerita pada kita. Dan Anas bin Malik sebut, ketika nampak kawan-kawan dia main, dia terpengaruh. Dia rasa dia nak main sekali, dia main lah. Dia main sekali dengan kawan-kawan dia, budak-budak. Dan ketika itulah tiba-tiba dia rasa macam ada orang dekat belakang dia. Dia rasa macam ada orang dekat belakang dia. Dan dia kata, ketika aku toleh ke belakang, orang itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pegang telinga dia, dua telinga dia. Nabi tengah buat apa tu? Dia panggil apa? Dia panggil apa? Marah, tapi marah dalam keadaan sayang-sayang jugalah. Bergurau dengan dia sambil-sambil nak marah juga, kerana aku bagi tugas kamu tak buat. Dia tarik telinga Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ni antara gelaran yang disebut oleh para sahabat, yang sahabat beri pada dia adalah Dhu Udhunain, yang memiliki dua telinga. Sahabat ni kadang-kadang gelaran nama dia pelik-pelik. Kita rasa pelik lah, tapi untuk mereka akan kenang gelaran itu sampai bila-bila. Dhu Udhunain berbeza dengan Dhu Udhunain kita. Semua orang ada dua telinga, tetapi telinga semua orang tak sama dengan telinga Anas bin Malik yang pernah ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tarik telinga dia untuk beritahu pada dia, ya Unais, adhabta haitsu amartuka. Wahai Unais. Unais ni Anas lah, tapi dalam bahasa Arab itu adalah salah satu cara untuk melembutkan ataupun mencomelkan seseorang, iaitu disebut Unais daripada nama Anas. Macam nama saya jugalah, Khubayib, menandakan kecomelan sesuatu. Ya Unais, adakah kamu telah menyelesaikan apa yang aku tanggungjawabkan kepada kamu? Sebab ketika itulah Anas bin Malik kata apa? Ya aku nak buat sekarang. Bermakna apa? Itu adalah human side Nabi sallallahu alaihi wasallam dan human side Anas bin Malik. Cerita sirah ni dia cerita tentang manusia. Kadang-kadang kita fikir sirah ni semua cerita perjuangan, cerita pengorbanan. Jangan fikirkan sirah tu macam tu, nanti kita rasa kita ni jauh sangat dengan sirah. Setakat saya menerokalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin kita baca, semakin kita teroka, semakin kita yakin yang sahabat ni manusia. Dia ada masa dia nak gembira kejap, sahabat yang kanak-kanak pun sahabat ni manusia. Ada masa dia bergaduh, ada masa dia nak main. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihat sahabat sebagai manusia. Nabi tak terus marah Anas bin Malik.
Nabi tanya, dah buat belum? Sebab dia tahulah manusia yang umur 10 tahun macam Anas bin Malik ini, dia adalah dia punya kesukaan dia nak main dengan kawan-kawan dia, walaupun tu tanggungjawab yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak-budak tu tak budak-budak. Maka ketika itulah Anas bin Malik sangat terpengaruh dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqad khadamtu 10 sinin fama qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Aku berkhidmat dengan Nabi 10 tahun sampai Nabi wafat, dan tidak pernah sekali pun Nabi persoalkan kenapa engkau buat ni dan kenapa engkau tinggalkan itu. Ini kalau dalam parenting disebut apa? Appreciate. Kita panggil apa? Validate dan appreciate apa yang anak-anak kita buat. Kadang-kadang kita terlupa bahawa kita punya compliment, kita punya ucapan itu sangat diperhatikan oleh anak-anak kita. Bukan anak-anak sajalah, orang di kanan dan kiri kita, pekerja kita, orang-orang yang berkhidmat di bawah kita ni, kadang-kadang dengan 1-2 perkataan yang kita sebut akan menyebabkan hatinya gembira dan boleh juga membuatkan hatinya berduka. Dan Anas bin Malik sebut, Nabi tak pernah sekali pun cakap pada dia, kenapa kau buat benda tu? Mempersoalkan apa yang Anas buat. Walaupun kita yakin Anas bin Malik ni banyak kali confirm mesti ada buat silap, mesti ada yang tak sempurna dia buat, tapi Nabi tidak pernah persoalkan kenapa. Nabi berikan ruang. Nak berkhidmat, nak bekerja, silakan. Kalau salah, kita belajar sama-sama. Kalau betul, alhamdulillah, bagus. Ini cara Nabi SAW mengingatkan kita bahawa atas muka bumi ini, kalau kita rasa kita nak menyakitkan hati orang setiap masa, hidup kita itu sangat tidak bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi sentiasa menggembirakan. Bahkan dengan musuh-musuh Nabi SAW, mereka tidak ada masalah personal dengan Nabi. Abu Jahal tak ada masalah personal dengan Nabi. Abu Lahab tidak ada masalah personal dengan Nabi. Masing-masing ada masalah kerana Nabi membawa sesuatu yang lain dengan apa yang mereka amalkan. Itu saja. Mereka menganggap Nabi Al-Amin. Mereka anggap Nabi adalah orang yang paling amanah dalam kalangan mereka. Tidak pernah mereka melihat Nabi SAW sebagai satu figure yang ada masalah personal dengan mereka. Dan Anas bin Malik satu lagi contoh yang kita boleh lihat bagaimana Nabi memberikan kesan kepada dia. Nabi doakan Anas bin Malik. Anas bin Malik didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada doanya di sini. Mana dia? Oh, di situ. Kalau Ibn Abbas, satu lagi ulama dalam kalangan sahabat yang kita kenal, Nabi doakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ada banyak doa-doa Nabi yang underrated, yang kita tak perasan betapa berpengaruhnya doa itu kepada orang yang kita doakan. Akhirnya Ibn Abbas jadi ulama besar dalam kalangan sahabat. Dan kita lihat doa Nabi kepada Anas bin Malik pula, yang akan menjadi ulama juga satu hari nanti. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa ilman wa barik lahu. Nabi doakan kepada Anas bin Malik, ya Allah, berikan kepada dia harta yang banyak, anak yang ramai, dan ilmu yang tinggi, dan berkatilah setiap satu daripada sendi kehidupannya. Ini doa Nabi kepada Anas bin Malik. Dan apa jadi pada Anas bin Malik? Menjadi businessman yang berjaya, menjadi alim yang sangat pakar, dan mempunyai keturunan yang sangat ramai. Anas bin Malik, kalau di perkuburan Baqi', kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ada perkuburan Baqi' Al-Gharqad di belakang Masjid Nabawi itu, akan ada satu ruang. Saya ingat dulu pergi sana ada banyak taklimat kan, dia kenalkan kita ini kubur siapa, ini makam siapa. Akan ada satu ruang tu dipanggil makam syuhada Harrah. Ada satu perang berlaku pada zaman Banu Umayyah. Detailnya tuan-tuan nanti kita ceritalah ada masa. Pertempuran itu berlaku di dalam Madinah, dan antara yang paling ramai sekali terkorban adalah keturunan Anas bin Malik. Bayangkan, perang itu berlaku di satu kota, dan kerana keturunan Anas bin Malik itu ramai sangat, maka yang terkorban pun paling ramai adalah keturunan Anas bin Malik. Betapa ramainya anak-anak dan juga cucu cicit Anas bin Malik yang telah Allah anugerahkan kepada beliau kesan daripada doa Nabi SAW. Kita insya sekarang pukul 8.39, betul 37. Kita ada masa 3-4 minit lagi, insyaAllah. Maka di hujungnya saya kena pilih juga ni.
nak cerita tentang apa yang hujung sekali supaya dapat pengajaran. Hanya kalau ada soalan baru kita akan tunggu lepas Isyak ya. Tuan-tuan, kalau ada soalan saya akan extend selepas Isyak insya-Allah. Di hujung ni kita kena keluarkan pengajaran-pengajarannya. Pengajaran yang pertama tentang Anas bin Malik adalah okay, akhirnya umur yang panjang itu kini disertai dengan khidmat yang panjang sebagaimana Anas bin Malik. Okay. Anas bin Malik dia berkhidmat untuk Nabi 10 tahun, betul? Tapi sebenarnya berapa tahun dia khidmat untuk Nabi? 100, bukan 103 tahun lah, 103 tahun tak 10 tahun, 93 tahun. Tolak 10 tahun dia sampai umur 10 tahun baru dia peluk Islam kan. Tolak 10 tahun, 93 kehidupan Anas bin Malik adalah untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun ketika Nabi ada, baki lagi 83 tahun itu adalah ketika Nabi sudah tiada. Untuk kita bayangkan, itulah Anas bin Malik, dan kerana itulah keluarganya mendapat barakah daripada Allah Ta'ala. Dan ketika itulah juga kita faham bahawa dengan khidmat sebagaimana Anas bin Malik pamerkan kepada kita akan masuk ke syurga Allah Ta'ala. Saya berada di sini pun khidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harapkan semua yang kita buat atas muka bumi ini sebagai khidmat kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk Islam secara khusus. Anas bin Malik adalah peranannya, tapi janganlah milah tak semua orang boleh jadi Anas bin Malik, kerana semua orang ada peluang yang berbeza-beza, pengalaman hidup yang berbeza-beza, liku hidup yang berbeza-beza. Tapi setiap daripada kita perlu posisikan diri dia. Tujuan dia hadir ke dunia ini adalah untuk berkhidmat kepada agama ini sebagaimana Anas bin Malik. Yang kedua, Anas bin Malik tidak lahir sekelip mata. Dia bukan insan yang sekelip mata menjadi alim. Dia memerlukan proses. Dia perlu masuk madrasah Nabi SAW. Kehidupan yang kita sebut tadi, walaupun sikitlah kita cerita tentang bagaimana ketika dia bersama dengan Nabi SAW, itu menggambarkan dia macam kita je, sama je. Dia ada main-main sikit, dia ada malas-malas sikit, macam kita. Tapi akhirnya semua itu adalah proses. Maka kalau kita nak menjadi seorang Muslim yang benar-benar bertepatan sebagaimana yang Nabi SAW telah bina generasi terbaik itu, kita pun memerlukan proses yang sama. Dalam sirah ada satu golongan yang dinamakan Ahlus Suffah. Golongan yang akhirnya duduk dalam Masjid Nabawi di satu ruang kerana mereka nak ditarbiah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Mereka memerlukan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama macam mereka, kita pun memerlukan proses-proses untuk kita menjadi seperti mereka. Dan akhir sekali, jangan abaikan kuasa doa. Sebagaimana yang Nabi telah doakan Anas bin Malik, Nabi telah doakan Ibn Abbas. Kita pun memerlukan doa ni sebagai senjata, sebagaimana disebut dalam hadis. Doa itu kan silah, doa itu adalah senjata kita. Usaha itu satu perkara, doa itu satu perkara yang lain. Tawakal pada Allah Ta'ala itu memang 100% milik Allah Ta'ala. Allah nak tentukan jadi ke tidak, serah pada Allah Ta'ala. Tapi yang kita boleh buat, usaha dan doa. Anas bin Malik telah berusaha, telah berada dengan Nabi SAW, tapi doa itu akhirnya yang membawa Anas bin Malik dekat sebagaimana yang dikehendaki oleh ibunya sendiri untuk berkhidmat dengan Nabi SAW. Saya rasa akan berakhir di situ, sudah masuk waktu. Dan ada soalan tak? Kalau ada soalan, kita beri ruang untuk menjawab soalan selepas azan dalam 5 minit macam tu. Kalau tidak, saya tamatkan di sini sajalah. Ada ke tidak soalan? Kita akan jumpa pada kuliah akan datang. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Kalau ada apa-apa yang boleh dikomen, dikritik ke apa, boleh maklum kepada jawatan kuasa. Sama-sama kita akan terokai kehidupan para sahabat untuk kita belajar bagaimana nak jadi seperti mereka. Bukan semata-mata nak kagum, kita nak tahu bagaimana prosesnya untuk menjadi insan dan generasi terbaik, dan kita mahu menjadi generasi yang terbaik juga sebagaimana mereka. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan